أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semua? Bertemu lagi kita di channel Kisah Seramku ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang sudi subscribe, apalagi like dan share cerita-cerita dalam channel Kisah Seramku ini. Ya, saya doakan anda, moga-moga anda semua yang setia dengan channel ini sentiasa panjang umur, ya, murah rezeki dan terhindar daripada segala gangguan makhluk halus. Kali ini kita akan menceritakan satu kisah yang dihantar kepada kita untuk sama-sama kita dengar, dan saya akan kongsikan kepada penonton semua, yang dikirim oleh rakan subscriber kita bernama Cik Alim. Kisahnya selepas ini. Bertemu kembali. Kisah ini berlaku katanya pada tahun 2017 yang lalu. Ya, kisah ini telah lama berlaku, iaitu sekitar 2017 yang lalu katanya. Iaitu beberapa minggu sebelum menjalangnya bulan Ramadan. Ya, pada tahun 2017 itu mereka telah berpakat, 3 orang sahabat ini telah berpakat, iaitu yang pertama Karim, yang kedua Alim, dan yang ketiga Syafiq. Dalam 3 orang sahabat ni, salah satunya yang bernama Syafiq ini, dia ni jenis yang dikatakan lurus bendul lah, ya, ikut cakap orang, tapi rajin pula, jujur dan sebagainya. Dan juga mereka ini tinggal sekampung. Jadi kisahnya adalah, oleh kerana Ramadan sudah tak lama lagi menjelang, ya, dalam lebih kurang berapa minggu, maka berpakatlah 3 sahabat ini untuk pergi ke hutan untuk mencari apa? Untuk mencari buluh, atau setengah tempat seperti di Sabah dipanggil bambu, ya. Buluh atau bambu sama sajalah. Dengan apa tujuannya untuk mencari buluh ini? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk dijadikan untuk membuat lemang. Biasalah kan dekat-dekat puasa tu banyaklah orang yang jual-jual lemang, ya, di tepi-tepi jalan. Jadi itulah tujuan mereka. Bukan setakat tahun ini, tahun-tahun yang lepas pun sama juga, ya. Menjelang Ramadan mereka akan mencari, ya, buluh untuk menjadikan lemang dijual ketika petang untuk pendek cerita. Maka berjalanlah mereka ini ke satu hutan, yang hutan ini memang biasa sudah mereka terukai lah. Bukan setakat mereka, bahkan ada juga penjual-penjual lemang yang lain tu masuk ke hutan yang sama. Oleh kerana itu pokok buluh sudah tidak banyak, ya, pokok buluh di hutan itu sudah tidak banyak. Maka sahabat bertiga ini, iaitu Karim, Alim dan Syafiq, terpaksalah mereka pergi ke hutan yang paling dalam di kawasan itu juga, tapi paling dalam, ya. Maka mereka berjalan pada waktu pagi. Mereka berjalan pada waktu pagi dan merancang akan balik sebelum maghrib, ya, kira-kira petang tu baliklah kata mereka. Membawalah mereka ni bekal masing-masing, mana tahu ketika sampai sana lapar, ya, untuk makan tengah hari dan sebagainya. Maka 3 orang ini pun berjalan perlahan-lahan, ya. Cuma satu orang saja, si Syafiq ni, dia jalan agak slow sikit. Seringkali dimarahi kawan-kawannya, Syafiq, kalau berjalan tu lajulah sikit. Kita jalan ni bukan dekat, jauh ni. Kita nak cari buluh yang jauh, yang lebih cantik ni. Kawasan-kawasan ni sudah habis. Sebab bukan saja kita yang cari ni, Syafiq, orang ramai pun cari, kata Alim sebagai ketua lah. Dalam 3 mereka ni, Alim lah yang paling tua. Jalan perlahan-lahan mencari buluh. Tengok buluh yang pernah mereka tebang dulu masih tak ada lagi yang besar, ya, masih kecil lagi. Mereka jalan, terus menjalan. Tiba-tiba, ya, si Syafiq ni nampak satu tempat buluh
yang cantik lah. Bulu ni bukan setakat cantik pokoknya, tapi dia bentuknya aneh sebab dia seperti dia membuat seperti 3 segi macam ini. Macam ni lebih kurang. Ya, dia buat 3 segi. Jadi di belakang itu banyak bulu lah, tapi cantik lah. Ada yang bulu hijau dan ada yang sudah kuning. Ya, maka Syafiq ni pun panggil kawan-kawan yang 2 orang tu. Lim, Alim, Karim, mari sini. Kenapa Syafiq? Kenapa Pik? Ni ada bulu ni, saya nampak. Dalam keadaan begitu maka berlari-larilah Alim dan Karim pergi tempat Syafiq. Memang benar. Alim pun terkejut. Kata Alim, sepanjang saya cari buluh lah setiap tahun, tak pernah nampak bulu secantik ini. Cantik sangatlah bulu ni. Karim, inilah peluang kita Karim. Kita ambil bulu ni, kita simpan untuk bulan Ramadan dan juga untuk Hari Raya Aidilfitri. Banyaklah tempahan kita ni Karim. Bulu ni pun cantik pula tu. Aduh, cantik. Cantik unik lah. Yang si Syafiq ni pula kata, jomlah masuk ke dalam. Dalam mana? Tu nampak tak? Bulu tu dia seperti ada pintu. Dia membuat macam ini, macam bentuk 3 segi. Mungkin dikata dalam tu banyak bulu lagi lebih cantik. Betul juga tu. Macam mana pendapatmu Karim? Karim kata betul juga cakap Syafiq kan. Alang-alang kita cari bulu ni, bagus kita masuk dalam tu. Mungkin dalam tu ada lebih cantik, lebih... Yalah, kita ambil, kita bawa pulang. Ni rahsia ni ya. Alim pun begitu. Syafiq, ini rahsia ni. Ini tempat ni rahsia tahu. Jangan beritahu kawan-kawanmu. Jangan beritahu orang lain. Ini tempat rahsia ni. Sebab jarang-jarang terjumpa pokok bulu yang begitu cantik ni. Jom masuk. Maka mereka pun masuk. Bila mereka masuk saja kawasan yang 3 segi ni, para penonton sekalian, apa yang terjadi? Tiba-tiba keadaan jadi senyap sunyi. Sunyi sesunyi-sunyinya. Tadi ketika mereka berjalan ke dalam hutan itu, daripada awal sampai ke situ, bunyi burung didengar, bunyi kicauan burung, bunyi cengkerik dengar. Yalah, dalam hutan macam-macam bunyi lah, bunyi cengkeriknya, bunyi burungnya, ya. Tiba-tiba masuk saya ke dalam tu, tempat yang nampak seperti ada macam bentuk 3 segi bulu tu, dia berbentuk macam itu. Mereka pun masuk dalam keadaan merangkak. Bila masuk dalam, tiba-tiba jadi sunyi, senyap sunyi. Tapi suasana masih sama lah, siang, sunyi. Maka kata Alim, tempat ni sunyi, kamu perasan kah? Kata Karim, perasan lah Lim. Syafiq, iyalah, kata Syafiq. Syafiq ni jadi siang lurus bendul. Tak dengar langsung lah bunyi burung-burung, kata Syafiq. Cengkerik pun tak ada. Alim kata, ini mungkin tempat yang rahsia ni. Tak apa. Ini tempat kita ni. Ya? Kita saja tahu ni Karim, Syafiq. Kita saja tahu tempat ni. Apa lagi? Jom, keluarkan para masing-masing. Kita ambil ni bulu yang cantik ni dulu. Maka mereka pun tebang bulu perlahan. Tek, tek, tek. Tengah mereka rancak menebang bulu tu, ya, mereka tak sedar ada seorang lelaki tua sedang memerhatikan mereka. Tapi mereka tak sedar ni. Pukul bulu, potong bulu, pukul, ya, bulu tu diambil semua, ditarik. Tiba-tiba saja mereka ketiga-tiganya terkejut kerana tiba-tiba mereka terdengar suara seperti seorang yang marah, ya. Hei, kenapa pokok bulu itu ditebang? Mereka pun terkejut. Macam mana pakcik ni masuk? Kata Karim, Lim, rupanya ada yang lebih dulu dari kita ni masuk Lim. Iyalah, kita ingatkan kita lah orang pertama masuk ke tempat ni. Rupanya ada lagi orang pakcik ni. Pakcik, kata Alim, minta maaf pakcik, kami ni cuma tebang bulu ni pakcik. Kami gunakan untuk buat lemang ni. Apakah bulu ni pakcik yang punya? Kata pakcik itu, ya, saya yang punya. Kalau begitu pakcik, kami minta izin pakcik ya untuk mengambil sedikit lah. Sebab di luar sana susah nak cari bulu pakcik. Tidak boleh, kata pakcik itu. Kalau kamu ingin selamat, baliklah. Baliklah ke asal kamu. Balik. Maka bila mendengar begitu, Syafiq rasa menggigil badannya. Dia pun begitu, Alim, Lim, baliklah kita Lim. Karim, balik Karim. Aku takutlah pakcik itu. Renungannya tajam. Kenapa? Kata Alim.
Kenapa orang tajam? Ini bukan pakcik ini punya, kata Alim. Ini tanah ni, bulu ni tumbuh begini, tumbuh liar, takkan pakcik ini tiba-tiba ada di sini. Pakcik, begini pakcik, kami perlukan sangat bulu ni pakcik. Janganlah halang kami. Sebab bulu ini bukan pakcik yang punya. Bulu ini Allah yang jadikan. Apakah kami tidak berhak untuk mengambilnya? Pakcik itu pun dengan nada yang marah. Pergi kamu dari sini kalau kamu ingin selamat. Pergi! Pergi! Tiba-tiba menguat suara pakcik itu menyebabkan mereka bertiga jadi ketakutan. Lantas mereka pun tak tahu ke mana nak lari. Lari sekuat-kuat hatinya. Kerana pakcik itu sambil marah, sambil datang membawa parang lah. Seolah-olah ingin, kalau silap-silap, matilah mereka ni. Maka mereka pun lari. Bila lari, mereka tak jumpa jalan keluar tadi. Sedangkan di antara tempat pintu yang dia masuk seperti buluh yang membentuk seperti pintu tu, berbentuk tiga segi, tak jauh dari situ. Mencarilah Alim, Karim dan Syafiq, tak jumpa. Pek, jumpa tak? Tak jumpa lah Alim. Karim, jumpa tak? Tak jumpa lah Alim. Nah, parah ni, kata Alim. Macam mana kita nak balik ni? Aduh, tak jumpa. Pusing-pusing tak jumpa. Pusing-pusing jumpa pakcik tu juga. Pusing-pusing keliling tu jumpa pakcik tu juga. Maka pakcik tu pun sambil ketawa. Kata pakcik tu. Ketawa terbahak-bahak. Pakcik, di mana tempat ni? Kata Syafiq. Kamu telah tersesat. Kamu telah termasuk ke kampung gaib. Ini kampung kami. Maka kamu tidak boleh pulang sesuka hati. Kamu tidak boleh pulang sesuka hati. Kata pakcik itu. Menggigillah Syafiq. Itulah Lim. Tadi aku tidak mau ikut. Tapi kau bawa juga Lim. Sudahlah. Jangan bising. Kita cari usaha. Macam mana kita nak pulang ni? Maka mereka pun lari. Lari kuat. Bila lari pusing ke kawasan perhutanan tu. Kawasan hutan yang ada pokok bulu. Pusing-pusing. Letih mereka jatuh. Depan tu juga pakcik tu. Tak ke mana-mana. Mereka lari lagi. Balik ke situ juga. Aish. Pakcik, tolong pakcik, ampun, kata Syafiq. Maka Alim ni sebagai ketua yang masih hatinya keras ni, dia tak minta ampun. Cuma Syafiq ni saja. Pek, buat apa minta ampun? Tolong pakcik, kami tidak mau ganggu pakcik. Tapi Alim ni berkeras. Dia nak, kalau boleh dia nak lawan pakcik ni, kalau boleh. Dia berbisik pada Karim, pakcik ni tak jual besar. Elok kita lawan dia lah. Kata Karim, biar betul kau Lim. Kau mampu kah? Mampu. Tengoklah badannya tak besar pun. Tapi parang di tangannya tu Lim macam mana? Itu saya fikirkan tu, macam mana kita nak lepaskan parang di tangannya tu. Macam mana tu? Dalam cari idea, tiba-tiba saja, ya, datang Syafiq ni berlari. Dia peluk pakcik itu, dia cium kaki pakcik itu pula. Aduh, kata Alim. Syafiq ni kacau daun betul lah. Bagus-bagus kita nak serang pakcik itu, tiba-tiba dia minta maaf, dia peluk, dia cium kaki pula. Tolonglah pakcik. Kami tak nak ganggu. Pek, kata Alim. Kenapa ni? Tolong pakcik. Ya, merayu-rayu si Syafiq ni. Maka pakcik itu kata, kali ini aku selamatkan kamu. Ya, aku tidak akan ganggu kamu. Tapi ingat, pandai-pandailah kamu balik sendiri ke tempat asal kamu. Maka tiba-tiba saja pakcik itu menghilang pakcik itu. Legalah Alim dan Karim. Syafiq tu terpinga-pinga. Ish, mana pakcik tu tiba-tiba menghilang. Maka kata Alim, jom, janganlah banyak cakap, kita cari jalan keluar ni. Maka mereka pusing, tak jumpa je jalan keluar. Cuma yang mereka nampak ada satu lorong kecil, ya. Dan lorong tu pula ada jejantas. Maknanya lorong tu ada seperti ada jambatan lah. Kecil saja, di bawahnya ada sungai. Itu saja satu-satu jalan yang mereka belum tempuhi. Semua jalan dah mereka masuk. Kata Alim, jom, mungkin ini jalan keluar ni. Syafiq tadi yang menggigil ketakutan, Lim, bukan kita masuk dari situ. Kita masuk daripada itu bulu tadi yang berbentuk tiga segi Lim.
Jangan cakap, kita dah pusing-pusing cari tak jumpa. Mari, ikut. Maka mereka pun jalan perlahan-lahan meniti. Ya, jambatan kecil, ya jambatan tu di bawah sungai, meniti perlahan-lahan. Tiba-tiba sampai di seberang sana mereka nampak ada seperti cahaya. Kata Karim, Lim, nampak tak lampu macam cahaya depan tu? Nampaklah. Ini macam malam dah ni, Lim. Macam maghrib ni. Tengok jam. Ya. Di malam ni. Aish, lama tak sedar. Kata Alim, jomlah kita ke sana. Mungkin orang sana boleh tolong kita macam mana cari jalan keluar ni. Maka mereka bertiga pun datanglah ke sana. Ya. Ke rumah itu yang nampak cahaya tu. Sampai di tempat rumah tu, mereka nampak ada seorang nenek tua, ya, sedang duduk-duduk di depan rumahnya. Ya, nenek tua ni memang ya nenek, tapi bentuknya jarang mereka nampak di dunia ni. Seperti nenek kebayan lah, kata Alim. Menakutkan juga, tapi Alim memberanikan diri. Sebab kata Alim, kalau dia pun takut, ketiga-tiga mereka takut, habis. Maka matilah mereka di sana. Ya, tak ada, bila takut ni idea pun hilang. Ya, maka Alim terpaksa memberanikan dirinya walaupun hatinya sebenarnya takut. Ditambah lagi oleh Syafiq yang dari tadi ketakutan, asyik memeluk Alim saja bila berjalan. Kata Alim, Pek, jangan begitu. Kau laki-laki, beranikan diri. Maka mereka pun jalan, jumpa dengan nenek itu. Alim pun beri salam. Assalamualaikum, nenek. Waalaikumsalam, cucu. Mau keluar dari sini kah? Kata Alim dalam hatinya, macam mana nenek tahu? Ya, betul, Nek. Kami sebenarnya tersesat jalan. Kami nak keluar dari sini. Boleh tak nenek tolong tunjukkan di manakah arah keluar? Nenek itu tersenyum dan berkata, wahai cucu-cucuku sekalian, kamu sebenarnya telah tersesat jalan. Kampung ini bukan kampung tempat kamu. Apa? Alim. Ini bukan di dunia kamu. Lagilah Alim terperanjat. Apa, Nek? Di sini bukan dunia kamu. Di sini di alam lain, di dunia lain. Macam mana kamu pusing sana, pusing sini, kamu tidak akan jumpa jalan. Kecuali ada satu saja jalan tempat kamu boleh balik. Nek, tolong Nek, bagi kami jalan tu di mana? Kamu pergilah ke arah selatan sana. Kamu cari ada pokok yang paling besar. Dalam semua pokok-pokok itu paling besar. Kemudian kamu nampak di sana seperti ada pokok yang membentuk ranting-rantingnya membentuk tiga segi seperti ini. Disitulah tempat kamu kembali ke asal kamu, ke dunia kamu. Maka Alim pun pandang Karim. Karim, ingat tak apa nenek itu cakap? Ingat. Syafiq, ingat tak apa nenek cakap? Syafiq ni yang dia takut. Aku tak ingat, Alim. Ingat. Kau ni kacau lah. Karim, ingat Karim, ya. Nanti kita tak tahu ni. Ketika Alim bersimbang dengan Karim dan Syafiq, tiba-tiba Alim menoleh balik kepada nenek itu. Nenek itu dah tak ada, hilang. Kemudian mereka pun bertiga mencarilah pokok yang disebutkan oleh nenek itu. Ya, berjalan mereka mencari pokok itu, belum jumpa lagi. Cari pokok ni, banyak pokok tapi tak ada pokok yang paling besar. Jalan seterusnya, tiba-tiba tengah mereka berjalan, tiba-tiba dengar suara seperti suara yang menjerit, ya. Bila mereka pandang ke belakang, si Syafiq ni, ya Allah, si Syafiq dah terbaring di belakang, ya. Mereka tak perasan tadi mereka berjalan bertiga, tapi si Syafiq tertinggal di belakang menjerit. Gitu. Syafiq, kata Alim dan Karim. Tiba-tiba Syafiq bangun, mata jadi merah. Menakutkan, dan Karim jadi tak tentram. Syafiq mengucap, istighfar Syafiq. Menjerit Syafiq sambil ketawa yang menyeramkan. Kemudian diambilnya segala daun-daun pokok yang ada di depannya, diambil, dimakannya, dimamanya. Bukan setakat daun pokok, ranting-ranting kayu pun dimakannya. Menakutkan sangat, bunyi kerak. Syafiq, kenapa ni Syafiq? Kenapa ni Syafiq? Kata Karim, Lim, macam mana Lim? Takkan kita tinggalkan dia seorang diri sini, Lim? Macam mana ni? Maka kata Alim, beginilah. Kita cari apa yang boleh ikat kaki dan tangannya ni, kita gendong dia. Apapun kita mesti selamatkan dia ni.
nahas kita ni. Kalau Syafiq tertinggal ni, habis kita oleh keluarganya. Apapun carilah Karim, apa-apa bahan, apalah akar kayu ke apakah yang boleh ikat kaki dan tangannya. Mereka pun mencari-cari, jumpa akar kayu. Mereka tiba-tiba dari arah belakang mereka tendang dari belakang, maka tertiaraplah Syafiq itu. Lantas mereka ikat tangan dari belakang dan ikat kaki belakang dan mereka gendong. Pada masa sama Syafiq beronta-onta, tetapi suara yang keluar masih suara itu lagi, suara yang menyeramkan, ya, dengan ketawang mengilai-ngilai dan rumput serta daun-daunan kayu serta ranting-ranting kayu banyak di mulut si Syafiq ni. Maka mereka pun berdua orang menggendong, ya, pelan-pelan. Lama-lama tiba-tiba nampaklah mereka pokok besar yang disebutkan oleh Kebayan itu yang sungguh. Pokok itu rupanya pokok arah, ya, pokok arah, dikatakan pokok arah paling besar dalam semua pokok-pokok itu, dan ada seperti lambang 3 segi begini, ya, macam lambang itu dia sebenarnya terjadi daripada ranting-ranting kayu yang tersusun cantik membentuk seperti bentuk 3 segi. Kata Alim, nampak tak Karim? Nampak Alim? Inilah yang ini tu katakan. Jom. Tapi untuk masuk ke tempat tu dia tak boleh berdiri tegak, mesti merangkak, ya, sebab dia tak tinggi, mesti merangkak. Maka terpaksalah Karim yang dahulu masuk, kemudian Alim dari belakang mengangkat kaki Syafiq, Karim mengangkat kepala. Perlahan-lahan mereka masuk. Alhamdulillah. Maka mereka berjaya keluar dari tempat itu di dunia yang lain itu, dan barulah mereka dengar bunyi kicauan burung, bunyi unggas-unggas, bunyi cengkrik-cengkrik. Dan Karim berkata kepada Alim, Lim, cuba tengok siapa di depan kita tu, Lim? Mana? Tu. Bukan seorang, Lim, banyak pula. Perasan tak, Lim? Alim tu tengok, iyalah. Dengan lampu sulu banyak. Siapa? Siapa mereka ni? Tiba-tiba terdengar suara pula, menjerit. Ya, terdengar suara menjerit memanggil nama mereka. Alim, Karim, Syafiq, mana kamu? Oh, kata Karim, Lim, ini orang yang cari kita ni. Cepat dia aja cari kita. Kita baru hilang sekejapnya. Baru sebentar kita hilang ni. Karim, Alim, Syafiq. Si Syafiq yang masih diikat tu masih tak sedarkan diri. Tiba-tiba si Alim pun menyahut panggilan tu. Oi, kami di sini, oi. Kami di sini. Assalamualaikum, kami di sini. Maka tiba-tiba cahaya yang begitu banyak itu berkumpul satu tempat dan menghala kepada mereka. Dekat-dekat, oh, betul lah. Yang datang tu adalah di kalangan keluarga mereka masing-masing yang mencari mereka yang tersesat di hutan, ya, dengan kawan mereka masing-masing. Maka kata keluarga mereka, Alhamdulillah, Karim, Alim, Syafiq, kamu selamat dijumpai. Berhari-hari kami mencari. Berhari-hari? Kata Alim, kami tak sampai sehari pun di hutan ni. Tak, kamu tahu tak, kamu dah hampir seminggu di sini. Kamu dah hampir seminggu hilang di kawasan ini. Puas ayah mencari kamu, kata ayah Alim. Begitu juga kawan-kawan ni, puas mencari kamu ke hutan ni, tak jumpa. Alhamdulillah, Allah pertemukan di sini. 7 hari. Tercengang Alim, tercengang Karim. Kemudian Syafiq yang masih tak sedarkan diri tu ditanya, kenapa Syafiq ni? Maka Alim pun menceritakanlah daripada awal hingga akhir peristiwa bagaimana mereka tersesat di hutan, ya, kerana ingin mencari buluh untuk dijadikan lemang. Tersesat mereka di hutan, ya, tersesat. Maka didengarlah oleh ayah Alim cerita itu daripada A sampai Z, dan ayah Syafiq dan ayah Karim lah, ayah Halim, Karim dan Syafiq mendengarlah cerita mereka itu dari A sampai Z. Kemudian si Syafiq pun diangkat dan diubat, dirawat, ya, diruqyahkan, dibersihkan segala. Rupa-rupanya si Syafiq ni, kata orang-orang kampung, keteguran oleh makhluk halus. Syafiq ni rupanya dia ada kelebihan. Kelebihannya bukan setakat dia lurus bendul begitu, tapi dia boleh nampak makhluk itu siapa sebenarnya. Apakah makhluk tu manusia atau bukan. Sebab itu ketika dia nampak pacik itu yang menghalau mereka keluar, yang melarang mereka jangan masuk dan menghalau mereka pergi, Syafiq telah nampak bahawa pacik itu bukanlah orang biasa,
tapi orang di alam gaib. Dan mengikut orang yang merawat kepada mereka bertiga ini, sebenarnya mereka telah tersesat ke satu tempat dunia lain, yaitu di kampung orang-orang Bunian. Dan pakcik yang mereka nampak itu adalah orang-orang Bunian. Para penonton sekalian, begitulah cerita yang diceritakan kepada kita oleh rakan kita, subscriber kita, Encik Alim. Terima kasih pada Encik Alim yang sudah mengantar cerita-cerita seram di channel ini. Sekian, bertemu lagi di siri yang akan datang. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.